الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Faya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah sekalian kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Saya menyeru kepada diri saya sendiri dan sidang Jumat sekalian agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melakukan segala suruhannya dan menjauhi segala tegahannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang hampir dan bertakwa yang sebenarnya kepada Allah Rabbul Izzah. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, firman Allah ayat yang ke-19 surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang benar dan diridai oleh Allah hanyalah Islam, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu telah berselisih di kalangan mereka tentang Islam itu, dan mereka enggan menerimanya, yakni Islam, setelah disampaikan kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya. Semata-mata keengganan mereka itu karena hasad dengki yang ada di kalangan mereka. Dan ingatlah siapa yang kufur, yakni ingkar kepada ayat-ayat dan keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera dalam hitungan dan perkiraan hisabnya. Sidang Jumat sekalian, keindahan kepada diri masyarakat, negara dan dunia seluruhnya adalah terletak kepada keindahan Islam. Oleh itu betapa pentingnya menegakkan keindahan Islam dan menghindarkan salah tanggap mengenai kemurnian agama Allah ini. Realiti semasa hari ini, Islam banyak disalah tafsir dan disalah faham, bukan sekadar daripada orang bukan Islam, malah oleh orang Islam sendiri. Sebab itulah Islamofobia bukan hanya berlaku kepada orang bukan Islam, malah turut membabitkan umat Islam yang tidak memahami Islam. Akibatnya
Ketidakfahaman itu memberi kesan kepada perlakuan seterusnya, memberi kesan kepada keadaan hidup umat Islam pada hari ini. Maka apabila berlakunya salah faham, maka akan terjadilah salah amal, kerana kedua-duanya saling kait mengait di antara ilmu dengan amal. Ilmu itu adalah imam, manakala amal itu adalah makmumnya. Jika pemimpin tersalah, maka besar keberangkalian pengikut di belakangnya juga turut tersasar. Sebab itulah, jika berlaku salah faham, akan melahirkan salah amal dan salah dalam perjuangan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya misi Islam sebagai rahmat dan penyelamat bukan sahaja kepada umat Islam, tetapi turut merangkumi yang belum beragama Islam. Al-Quran telah menjelaskan dan menyatakan bahawa pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat kepada sekalian alam ini bukan khusus untuk bangsa Arab dan negara Arab, tetapi kepada seluruh umat manusia, sama ada mereka itu Islam ataupun bukan Islam, sama ada mereka itu manusia ataupun segalanya. Nabi merahmat dan kesejahteraan kepada seluruh alam sejagat. Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kata Allah, dan tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah, memberi kesejahteraan kepada seluruh alam ini. Hadirin sidang Jumat sekalian, justru apabila Islam itu lemah, tidak kelihatan gagah dan hebat umatnya dan seumpamanya, maka yang rugi bukan sekadar umat Islam itu lemah, tetapi dunia seluruhnya akan kerugian dan gelap gulita. Hari ini kegagahan dan keindahan Islam itu sudah tidak mampu diserlahkan dan tidak diserlahkan dalam bentuk amalinya, dan hanya tinggal pada teori ilmu serta ilmiah dalam kitab-kitab sejarah dan seumpamanya. Sedangkan sesungguhnya manusia itu sebenarnya ingin melihat dengan mata mereka akan keindahan Islam yang dilaksanakan, bukan hanya teori seperti mana teori kegemilangan Islam di zaman yang lampau, tamadun Islam yang hebat di Andalus, kegemilangan Islam di kota Baghdad, kehebatan umat Islam di zaman Utsmaniyah dan seumpamanya, kegemilangan tamadun Islam yang diakui oleh para sejarah, ahli sejarah, tokoh dan pemikir, sama ada Islam maupun yang bukan Islam, mengakui akan kehebatan tamadun Islam yang dapat kita saksikan sama ada di Turki, sama ada di Spanyol, dan negara-negara yang telah berjaya dilaksanakan Islam pada suatu ketika dahulu. Semua sejarah itu memberikan sepatutnya semangat kepada kita untuk kita berusaha bersungguh-sungguh supaya kegemilangan itu akan berlaku pada kali yang kedua, akan nampak dengan mata kepala kita,
tentang bagaimana kehebatan tamadun Islam itu yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Islam di zaman yang lampau dengan petunjuk daripada para ulama yang mengkaji dalam semua bidang ilmu, sama ada ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran secara khusus ataupun ilmu yang berkaitan dengan sains dan alam semesta yang telah ditulis dengan panjang lebar oleh para ulama Islam yang sebagian besarnya sudah berada di dalam sungai Furat dan Dajlah apabila tentera Mongol telah memusnahkan kota Baghdad suatu ketika dahulu. Tamadun Islam yang begitu hebat, yang menggambarkan kekuatan intelektual di kalangan umat Islam di zaman yang lampau, suatu yang amat sedih kalau sekiranya umat Islam pada hari ini hanya sekadar mengadakan lawatan ke tempat itu, tetapi tidak melihat apakah sebab dan asbab kekuatan umat Islam dahulu, kenapa mereka hebat, kenapa mereka menjadi bangsa ataupun umat yang dihormati. Tidak lain melainkan mereka berpegang dengan Islam yang sebenarnya. Mereka menjadikan Allah sebagai matlamat kehidupan mereka, menjadikan Quran sebagai panduan mereka. Mereka berbangga dengan Islam yang mereka miliki, seperti kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam famahma nabtaghil izzah bighairi ma a'azzana Allah adzallana Allah. Kami adalah suatu bangsa, satu umat yang dimuliakan Allah dengan Islam, dan sesungguhnya kami akan hina apabila kami meninggalkan Islam. Islam dengan makna yang sangat luas, yang bukan hanya bersifat sembahyang 5 waktu, tapi Islam yang bersistem kehidupan, yang mengatur kehidupan manusia menjadi manusia yang mengenal Allah dan menguruskan dunia ini dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan seluruh sistem hidup ini yang berkaitan dengan ibadahnya, yang berkaitan dengan munakahatnya, yang berkaitan dengan muamalatnya, yang berkaitan dengan jenayahnya, seluruh sistem tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dilakukan oleh pemimpin dan juga khalifah Islam di zaman yang lampau, yang menekankan di antara aspek yang penting, yaitulah ilmu, memberikan kesedaran kepada masyarakat, menyuburkan madrasah ilmu, menyebarkan ilmu Islam ini, hidup di masjid-masjid dan hidup di madrasah-madrasah. Dan inilah yang kita dapat maklumat seperti mana yang cuba dilakukan dalam berita baru-baru ini. Kerajaan Turki apabila ingin mengembalikan semula kekuatan yang pernah dimiliki oleh mereka suatu ketika dahulu, mengarahkan supaya setiap universiti dan pusat pengajian tinggi untuk diadakan masjid yang hebat ataupun didirikan masjid dalam kawasan kampus itu, supaya apabila dapat melaksanakan ibadah kepada Allah, warga pendidik, warga ilmuwan yang belajar itu dapat menunaikan salat berjamaah, pensyarahnya, pelajarnya, seluruhnya menghidupkan sembahyang berjamaah, maka akan lahirlah kekuatan di kalangan umat Islam. Inilah yang cuba dan terus kita lakukan di pusat pengajian kita ataupun di qaryah kita, dengan memastikan rumah Allah itu sebagai pusat untuk membangkitkan semula kesedaran umat Islam,
supaya faham Islam itu dengan kefahaman yang sebenarnya, seterusnya melahirkan semangat kepada umat Islam untuk melaksanakan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tanggungjawab yang sangat besar ialah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini, menjadi mereka yang makmurkan muka bumi ini, memakmurkan muka bumi ini dengan Islam yang dibawa, yang diturunkan kepada kita, yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah ikrar yang kita lakukan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surah Al-An'am ayat 162. Katalah, sesungguhnya sembahyang aku, ibadah aku, hidup aku, dan mati aku hanya sanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Said Qutb rahimahullahu ta'ala dalam mentafsirkan ayat ini menyatakan inilah prinsip seorang mukmin. Inilah prinsipnya untuk hidup dengan Islam, untuk meleburkan dirinya daripada segala anasir, fikrah, kefahaman, ideologi, ism yang lain daripada Islam. Dengan makna apabila menjadi seorang Islam itu, mestilah dia meletakkan segala-galanya mengikut panduan dan petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya semayang mengikut Nabi, bukan hanya puasa mengikut Nabi, bukan hanya mengerjakan umrah dan haji mengikut Nabi, tetapi segala aktiviti kehidupannya mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah perkara besar yang perlu kita bina kepada generasi hari ini untuk menjadi generasi umat Islam yang hebat, seperti mana generasi umat Islam yang lampau, yang mereka yang digeruni oleh musuh-musuh Islam, seperti mana yang berlaku di zaman Osmaniyah, tentera Muhammad Al-Fatih yang seumpamanya, yang merupakan orang yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka merupakan tentera yang hebat, tentera yang saleh, sebab pemimpin mereka pemimpin yang saleh, maka lahirlah kemakmuran dan kesejahteraan dalam masyarakat Islam di zaman mereka. Hari ini kita melihat kesannya yang sangat hebat di bumi Turki. Begitu juga umat Islam di tempat yang lain di zaman yang lampau. Hadirin sidang Jumat sekalian, untuk muhasabah, bagilah sama-sama kita menyadari dan memahami bahawa tanggungjawab Islam itu, yakni memperjuangkan Islam itu, memberikan ilmu dan kesedaran Islam kepada masyarakat itu adalah tanggungjawab kepada kita semua. Bukan tanggungjawab seorang ustaz atau ustazah dan seumpamanya. Tanggungjawab kita untuk menyampaikan Islam, memberikan kesedaran dan kefahaman supaya sama-sama kita menjadi umat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia untuk mengajak manusia melakukan perkara ma'ruf dan menjauhi perkara yang mungkar. Inilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah dalam situasi keadaan kita yang berada di akhir zaman ini, dengan berbagai perkara, ancaman itu dan ini yang boleh merasakkan kita, yang disebarkan dalam media massa, elektronik dan segalanya, marilah kita membina kekuatan dalaman kita dengan ilmu dan kefahaman, supaya ilmu yang kita tanam kepada diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, insya-Allah akan menjadi benteng yang ampuh untuk berhadapan dengan segala mihnah dan tribulasi, bagi kita melayari kehidupan ini untuk bertemu dengan Allah Rabbul Izzah, dan untuk bersama dengan para salihin dan
para awliya, para syuhada dalam syurga Allah insyaallah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا إخوان المسلمين اتقوا الله سبحانه وتعالى حيثما كنتم واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Sidang Jumat sekalian, sekali lagi saya berseru kepada diri saya dan tuan-tuan para jamaah sekalian, marilah kita mempertingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Walau di mana kita berada, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla amat mengetahui dan maha mengetahui dan melihat segala perbuatan dan amalan kita, sama ada zahir maupun batin. Mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat, yakni dalam rahmat kepemilihan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berselawat ke junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك المعتصم بالله محب الدين السلطان الحجر الحليم معظم شه من برهم سلطان بدري شه. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا مرتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.